Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Kita mula baca doa dulu sikit, boleh dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka lisanan ratiban bizikrik. Ya Allah, berilah kami lidah yang lembut yang sentiasa berzikir mengingatimu, wa qalban muf'aman bisyukrik, serta hati yang bermanfaat yang sentiasa bersyukur kepadamu, wa badanan hayyinan layyinan bi ta'atik, serta badan yang ringan yang kuat yang sentiasa melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, wa yaqinan sadiqan, keyakinan yang mantap, wa dinan qayyiman, cara hidup yang jitu, wa afiyatan min kulli baliyah, serta perlindungan daripada segala mara bahaya, ya Allah. Wa hab lana haqiqatal iman bik hatta la nakhafa wa la narju ghairaka wa la na'budu syai'an siwak, sehingga kami tidak perlu takut ataupun mengharap atau meminta-minta selain daripadamu, ya Allah. Allahumma innaka ta'lam anna hazihil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik. Ya Allah, sesungguhnya hati-hati kami ini, ya Allah, tubuh badan kami pada saat ini, ya Allah, kami berkumpul di sini demi menyatakan rasa cinta kami kepadamu, ya Allah, demi menyatakan rasa cinta kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal taqat ala ta'atik, kami bertemu kerana mentaatimu. Wa tawahadat ala da'watik, kami bersatu memikul beban dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syariatik, kami mengikat janji setia akan mendaulatkan syariatmu, ya Allah. Fawasikillahumma rabitataha. Ya Allah, eratkanlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wa adimuddaha, meserakanlah di antara hati-hati kami, ya Allah. Wamla'aha binurika allazi la yakhbu. Ya Allah, penuhilah hati kami dengan cahayamu yang tidak akan malap. Washrah suduraha bifaidil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan mengenalmu, menyintaimu dan merinduimu, ya Allah. Hidupkanlah hati kami dengan mengenal Nabi kami, merindui dan menyintai Nabi kami, ya Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan matikanlah kami, ya Allah, dalam kematian mengucap kalimah syahadahmu, ya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma takhtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim lana bisu'il khatimah. Ya Allah, berikanlah kepada kami dengan kesudahan kematian yang baik, ya Allah. Ya Allah, jauhlah kami daripada kematian yang buruk, ya su'ul khatimah, ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami pada hari-hari yang barakah, pada hari Jumaat, pada waktu-waktu yang barakah, ketika kami sedang solat, kami sedang berzikir, membaca Al-Quran, ya Allah, ketika kami sedang melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ambillah nyawa kami, ya Allah, saat kami sedang melakukan ibadah ketaatan kepadamu, ya Allah, ketika kami sedang menjadi hamba-Mu yang taat, hamba-Mu yang baik, bukan sedang melakukan maksiat, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fatah, ya Alim,
kami berkumpul pada pagi ini ya Allah di rumah-Mu yang mulia ini ya Allah, dalam keadaan kami masih lagi diuji dengan ujian wabak COVID-19 ini ya Allah. Sesungguhnya semua yang berlaku adalah dengan izin-Mu ya Allah. Kesembuhan juga datang daripada-Mu ya Allah. Maka berilah kami kekuatan untuk bergantung harap sepenuhnya kepada-Mu, meminta pertolongan dan jalan keluar daripada musibah ini daripada-Mu ya Allah. Jauhilah kami sesama kami saling salah menyalah, saling keji mengeji, hina menghina ya Allah. Sesungguhnya daripada ujian wabak ini ya Allah, ada yang berjaya menempuhnya dengan sabar, dengan redha, dengan bersangka baik, dengan mendekatkan diri kepada-Mu, dengan banyak berdoa meminta mengharap kepada-Mu ya Allah. Maka golongkanlah kami di kalangan mereka itu ya Allah. Ya Allah, namun daripada ujian ini juga ada di kalangan mereka yang sering salah menyalah, yang sering merungut ya Allah, yang lebih merasakan ketakutan terhadap wabak itu lebih daripada ketakutan kepada-Mu ya Allah. Sedang mereka ya Allah masih lagi lalai dalam menutup aurat, lalai menunaikan salat ya Allah, namun mereka begitu berjaga-jaga dengan ketakutan terhadap wabak musibah yang datang juga daripada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma inna duha'uka ya Allah, waktu duha ini adalah duha-Mu, wal baha'uka, keagungan itu adalah keagungan-Mu, wal jamala jamaluka, keindahan itu adalah keindahan-Mu, wal qudrata qudratuka, segala kudrat itu adalah kudrat-Mu, wal quwwata quwwatuka, segala kekuatan itu adalah kekuatan-Mu ya Allah. Allahumma in kana rizqina fis sama' fa anzilhu, ya Allah, sekiranya rizki kami di langit maka turunkanlah ya Allah. Wa in kana fil ardi fa akhrijhu, sekiranya rizki itu dalam perut bumi maka keluarkanlah ya Allah. Wa in kana haraman fatahhiru, sekiranya rizki itu haram ataupun kotor maka sucikanlah untuk kami. Wa in kana ba'idan faqarribu, sekiranya rizki itu jauh maka dekatkanlah ya Allah. Wa in kana mu'ansaran fayasiru, sekiranya rizki itu sukar ataupun sempit maka permudahkanlah ya Allah. Ya Allah, kami mohon daripada-Mu, rizkikanlah kami menjadi hamba-Mu yang soleh, rizkikanlah kami menjadi wanita yang solehah, ibu yang misali yang boleh menjadi contoh yang baik buat anak-anak kami ya Allah, isteri yang solehah buat suami kami ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami dikurniakan zuriat yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, kami mohon ya Allah, rizkikanlah kami ya Allah hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang sabar, hati yang sentiasa bersangka baik dengan-Mu, dan hati yang sentiasa redha dengan ketetapan dan juga ujian-Mu, kerana disitulah kami akan mendapat redha-Mu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami rizki kasih sayang orang-orang sekeliling kami yang menyayangi kami kerana-Mu ya Allah, dan kami juga menyayangi mereka kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, rizkikanlah kami kesihatan tubuh badan ya Allah, kecerdasan akal fikiran ya Allah, ketajaman dan juga kelancaran kata-kata kami ya Allah, dan keberkatan dalam setiap apa yang kami lakukan ya Allah, dalam ibadah, dalam urusan harian kami ya Allah, dalam kami menjalankan apa jua tugas ya Allah. Berikanlah kami ya Allah keberkatan daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, rizkikanlah kami harta yang barakah, harta-harta yang mana mendatangkan kami, mendekatkan kami kepada-Mu ya Allah. Daripada harta tersebut kami manfaatkan untuk dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Allah, kami ingin memohon satu rezeki ya Allah yang tidak layak untuk kami mohon, yang tidak layak untuk kami impikan, yang tidak layak untuk kami membayangkan ya Allah, iaitu ya Allah, rizkikanlah kami syurga-Mu ya Allah. Rizkikanlah kami ya Allah syurga-Mu, buat ibu bapa kami, buat anak-anak, suami, sahabat-sahabat, adik-beradik ya Allah. Ya Allah, kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu ya Allah, sebagai sebuah keluarga yang besar, tidak ada seorang pun yang tercicir, tidak ada seorang pun yang terpisah ya Allah. Kami berkumpul kembali ya Allah di syurga-Mu, sebagaimana ya Allah ya Jami' yang maha mengumpulkan. Kau kumpulkan kami pada saat ini di rumah-Mu ya Allah, di hadapan-Mu pada saat ini ya Allah. Pandanglah kami dengan pandangan kasih sayang dan rahmat-Mu, pengampunan-Mu ya Allah.
Kumpulkanlah kami kembali di syurga-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga firdaus-Mu tanpa dihisab, tanpa diazab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Ha? Macam ni, kena tutup, kena off telefon, lepas tu buka balik. Memang gitu. Ya, betul. Kadang-kadang memang gitu. Abang ulang-ulang pun memang ada jadi. Okey ya? Cuba deh, kalau tak tukar telefon abang ke telefon siapa-siapa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah. Apa khabar semua? Bunyi dering tak? Ada bunyi cengek sikit. InsyaAllah nanti pihak audio ya, sebab masa saya baca doa tadi macam bunyi takut perih telinga lah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Masjid At-Taqwa Batu Enam. Ini kampung saya, masjid saya dibesarkan. Setiap hari mendengar daripada masjid ini laungan azan. Kemudian setiap hari daripada kecil menyaksikan ayah akan pergi menjaga sebaiknya 5 waktu sehari. Masya Allah. Kemudian daripada masjid ini kita tahu ini masjid, orang panggil masjid legend lah. Kan? Masjid legend tu maksudnya kerana masjid ramai yang alim ulama mari sini. Tok guru, Tok Jadi ke, Tok Ni Aziz, Tok Fadil Noh, ramailah para alim ulama. Ini masjid yang pernah didatangi dan dicecaki, yang pernah menyampaikan ilmunya di sini. Tempat yang barakah dan pengasasnya juga adalah di kalangan para alim ulama. Subhanallah. Antara yang mengasaskan masjid ni juga arwah Tok Ki Ustaz Awajidin. Tadi sekolah tu pun samalah. Jadi mungkin ada orang tak berapa kenal, tak berapa biasa dengan saya kan. Sebab mungkin bukan orang Batu Enam belaka ni. Ada kot mari dia jauh ni. Masya Allah. Walaupun semalam kes tu kan meningkat sikit di Terengganu. Tak silap saya dah 15 orang. Dan program ni pula mengejut sebenarnya. Mengejut. Tahu bila? Kemarin. Ada yang tahu mari dulu ke mari? Semalam. Ada orang luar ni cakap semalam ni. Saya rasa marilah baru buat hebah apa semua. Tapi itulah di antara kebaikan ataupun manfaat teknologi. Walaupun sutuk je masa, dan memang kami merancang saat akhir balik ni bukannya rancang lama dah, mengejut. Lepas tu teruslah sebab mak cadang daripada hari tu lagi. Mak saya dengar ni dari rumah ni. Mak cadang kata kalau balik sekali lagi buatlah di masjid kita pula. Jadi tadi tu sepupu belaka tu, Linda, Huzaifah tadi tu selalu jadi Bila tu Zefah kita panggil. Jadi semua tu adik ipar, adik anak beranak belaka tu. Ni subhanallah saya kenal ni wajah-wajah kesayangan ni. Minta maaf dah kalau kita ni kadang tak ingat nama apa semua tapi muka tu kita cak. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kita berkumpul di rumah Allah, kita mengimarahkan rumah Allah, Allah akan angkat wabak COVID-19 ni. Virus ni Allah angkat, kerana Allah lupuskan, Allah lenyapkan daripada muka buminya ini. Dan mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang lulus dalam ujian ni. Kena luluh lah, tak ada pilihan. Sebab kalau kita kata tengoklah nak luluh ke tak, kalau dalam puasa kita kabur-kabur kena luluh, tak ada pilihan. Dah luluh pun tak apa dah, kenalah luluh. Cemerlang tak cemerlang nombor 2, kurang-kurang luluh. Itu dalam ujian dunia. Satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang itu, lalu apa yang Allah akan berikan kepada orang yang dia cinta, Allah akan berikan dia ujian. Sekarang Allah sedang menguji kita dengan ujian wabak COVID-19 ni. Walaupun kita tak sakit, walaupun kita tak kena, tapi kita kena ujian lain.
Ada orang dia kena langsung ujian tu, dia sakit, dia kena, dia positif. Ada juga yang positif tapi dah teruk dan sebagainya. Walaupun kita tak kena, tak ada ahli keluarga kita kena, tapi kita sedang juga diuji dengan wabak ini melalui cara yang lain. Sama ada kita ni kuat tak berdoa kepada Allah, kita berubah dah akhlak perangai kita, ataupun mulut kita, tulisan kita di FB dan sebagainya semakin buruk. Na'udzubillah min zalik. Jadi Nabi bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, lalu apa yang Allah akan lakukan, Allah berikan dia ujian. Apabila dia redha dengan ujian tersebut, maka dia berhak mendapat redha Allah. Dan apabila dia tidak redha ataupun dia marah-marah, dalam hadis tu Nabi sebut, sekiranya dia marah, dia memarahi akan ujian Allah tersebut, maka dia mendapat kemurkaan daripada Allah. Na'udzubillah min zalik. Sebab itu setiap hari sebenarnya setiap hari adalah hari baru untuk kita menempuh ujian yang baru. Agak-agak semalam luluh dah ujian mari. Ingat-ingat mari ada ujian benda mari. Ke dah ingat dah. Mari dulu minggu lepas, tahun lepas, masa sekolah menengah, banyak ujian. Ada kawan Jack kita lah. Ada kawan Jack, dia dah. Ada kawan Peli. Kalau saya ingat masa kecil-kecil dulu kan, orang panggil saya Semak. Panggil. Sedih nak rasa. Nama saya Asma kan? Sama Asma ke? Jadi budak-budak kan? Budak-budak, subhanallah, semak. Kita pun wadah paling. Lepas tu ada juga yang panggil kita kayu kamak. Kan kayu kamak tu kan makanan dia tu. Kalau ni roti. Kejap. Ini sebenarnya page ke FB person? Page. Tadi salah. Ya Allah. Subhanallah, Allah Kak, minta maaf deh. Ada masalah teknikal tapi dah settle. Patutlah, Masya Allah. Okey, kayu kamak tu kalau orang luar dia panggil roti. Cakui. Ya Allah, cakui. Kayu kamak tu kan cicor air tu kan? Sebab dia ada sama ujung. Asma, kayu kamak. Kayu kamak, budak-budak main gelok-gelok. Tapi bila kita sedih kan, kita pun ngadu ke mak contohnya, ngadu ke ayah. Sebab itu penting sangat seorang ibu ayah ni menanam sifat-sifat sabar pada anak sejak kecil. Jadi kalau mak ayah ni dengar bapa tu, orang panggil kita kayu kamak contoh. Lepas tu mak kita pun kata, sabarlah, jangan balah. Apa orang buat kita jangan buat korang. Walaupun nampak simple je nasihat kita tu, tapi sebenarnya kata-kata itu telah melatih diri kita supaya menjadi hamba Allah yang redha dengan ujian. Itu ujian masa kecil. Macam-macam lagi lah ujiannya masa kecil. Balah dengan adik-beradik biasalah budak-budak. Balah dengan saing-saing. Ada juga rasa macam cikgu dak wahi, padahal perasaan kita. Masuk sekolah menengah, ujian lain pula daripada Allah. Dan saiz ujian itu mengikut kadar kemampuan, mengikut umur kita, mengikut kadar pengetahuan. Tapi bila kita ada di sekeliling kita orang-orang yang selalu bagi nasihat walaupun simple tapi kita boleh pegang. Jadi kita kan dok ni, kalau cucu kita balik, dia pun ceritalah dia kena jack ke dekat sekolah apa. Kita pun kata, siapa awak kata tu? Tok nak cari ni, cucu siapa, anak siapa ni? Kita melatih apa? Seolah anak kita tu besar, cucu kita tu seolahnya kita yang lindung dia. Lepas tu kita kata, kalau dia kata gitu, balas semula, biar dia rasa lagi. Balas semula. Akhirnya kita bimbang anak yang kecil ini membesar dengan perasaan dendam dan suka membalas keburukan dengan keburukan. Sedangkan hakikat ujian dalam hidup, walaupun ujian itu pada kanak-kanak, pada orang dewasa dan sebagainya, hakikatnya ujian tersebut adalah untuk menguji sama ada kita redha, kita bersedia dengan sabar,
kita jadi apa lepas ujian tu? Jadi pemarah ke hasil pada ujian? Jadi pendendam ke? Ataupun jadi pemaaf? Ataupun membalas dengan kebaikan? Subhanallah. Saya pernah lah tanya anak kan, sekolah rendah, budak-budak sekolah rendah, ngejek-ngejek ni macam dia bukanlah niat sangat, tapi budak-budak kan no? Baliklah anak kita ni nangis, anak saya lah, adalah yang kena ngejek tu. Bapa ni budak lelaki nangis juga. Dah bapa ni kita tak boleh kata dak orang cetong contoh. Kena ajak sikit. Tak boleh, kita kena mendengar dan kita cuba bagi semangat. Lepas tu bila dia cerita kena ngejek gini-gini, lepas tu kita tanya, lepas tu balas gana? Balas macam mana? Dia pun kata dia balas dengan astaghfirullah. Darjah 2 kan, belajar balas dengan astaghfirullah. Lepas tu apa balas dengan astaghfirullah? Sebab orang tu buat dosa. Jadi nama dia Imran. Jadi Imran doa dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa dia. Saya kata Imran bagus tu. Sebab bila orang buat dosa dengan kita, kita doakan kebaikan supaya kita memang dapat pahala bila kita sabar. Tapi kita tak tabuh. Kita ni tabuh dengan kita boleh pahala, orang lain boleh dosa. Betul tak? Faham tak maksud saya? Bukannya kita guna ayat, tak apalah kita sabar tu boleh pahala, dia tu berdosa, nanti Allah balas, tunggu kat akhirat esok. Kita bunyi sedadah, tak apalah kita tak payah balas, kita sabar boleh pahala, biar Allah lah yang balas kat akhirat esok. Ayat tu macam ada dendam sikit. Nak juga kalau dah akhirat, dunia lagi Allah dah tunjuk, tengoklah. Na'udzubillah min zalik. Hasil daripada ujian, kita jadi gana tu sangat penting. Jadi pemaaf, mendoakan kebaikan. Orang buat baik, balas baik, tu biasa. Orang kuih, kita balas kuih, tu biasa. Orang buat jahat, kita balas baik, itu luar biasa. Orang buat baik, kita balas jahat, itu zalim. Subhanallah. Orang buat jahat, kita balas jahat, itu dendam. Faham tak? Subhanallah. Orang buat jahat kita balas jahat juga, itu dendam. Orang buat baik, kita balas baik, itu kebaikan, itu biasa, normal. Kalau orang buat jahat pada kita, kita balas dengan kebaikan, tak semestinya jatuh kuih. Dia orang tu baru rumpak kita, nak kuih bukan senang. Allah. Yang boleh mungkin doakan. Kita sabar, kita anggap ini ujian, dia tu perantaraan je. Ya Allah, berikanlah dia lidah yang baik, ya Allah. Bukankah doa orang yang dizalimi itu makbul? Kita ni sedang dihina, sedang dikata, sedang difitnah. Kita sedang dizalimi oleh orang-orang yang fitnah kita. Lalu kita ni doa orang yang dizalimi, itu hadis Nabi. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah, iaitu doa orang-orang yang dizalimi. Jadi masa kita dizalimi oleh siapa pun, ibu-ibu sekalian muslimat, ada orang kata, ustazah, suami saya zalim ke saya. Zalim lagu mana? Tak beri nafkah, lagi cakap kasar sama, hati ni kesok sama. Kan? Kesok hati, kesok hati. Hati ni ustazah sekian-sekian. Saya dizalimi ustazah oleh siapa? Anak saya. Anak zalim macam mana? Sedihlah nak buat gini ustazah. Saya kata makcik, masa ni lah doa makcik sangatlah dekat, sangatlah makbul. Makcik adalah seorang ibu, sedang dizalimi, sedang diderhakai, sedang disakiti oleh anak. Masa ni makcik kalau boleh jangan banyak mengeluh, sebab rugi. Makcik tak boleh apa-apa dari ngeluh. Ya Allah, kan telefon orang tu, kan telefon orang ni nak ngadu ni. Tapi masa ni lah makcik banyak doa dengan Allah. Ya Allah, jadilah anak ni anak yang soleh. Doa juga buat baik-baik. Sebab makcik kalau Allah makbul, makcik juga buat bahagia. Anak buat menyakitkan hati makcik ni tak mustahil menjadi anak yang sangat menyejukkan hati. Anak yang soleh. Sebab makcik doa dalam keadaan makcik dizalimi, makcik disakiti, makcik dalam keadaan yang begitu khusyuk mengharap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Jadi sekarang kita sedang diuji dalam ujian wabak COVID-19 ni, dunia, seluruh dunia.
Tahun 2020 masa saya kecil, saya bayang ada kereta terbang. Betul tak moci-moci? Masa kecil dulu saya bayang 2020 tu jauh lagi. Lepas tu bila lukis tahun 2020, budak-budak zaman dulu, bila ustaz cikgu suruh lukis gambaran tahun 2020, mesti kebanyakannya lukis kereta ada sayap. Sebab bayang tahun ni memang kejadian hebat sangat. Maksudnya tak boleh bayang sebab masa tu rasa jauh sangat, 20 tahun lagi. Tapi rupanya tahun 2020 adalah tahun bersejarah dunia. Mencatat sejarah dunia, wabak yang menyebabkan kematian paling tinggi dalam sejarah hidup manusia. Paling tinggi. Sampai dah juta dah. Dan kepakaran bagaimanapun, saintis tak mampu lagi dalam tempoh yang hampir setahun dah ni. Tak boleh jumpa lagi penawar. Hebatnya, bagaimana Allah menciptakan satu makhluk yang tak boleh nampak, tetapi menyebabkan satu kemusnahan yang besar-besaran. Dan kalau kita tak masih lagi tak berubah, dari sudut semayang ke, dari sudut sedekah ke, dari sudut zikir ke, dari sudut amalan lah, maksudnya seolahnya kita ni tak luluh ujian Allah. Walaupun kita sendiri tak kena, walaupun tak ada ahli keluarga kena, tetapi kita sekarang ni dalam lingkungan ujian Allah, seorang pun tak terlepas. Sebab itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Rasul berkenaan dengan wabak. Ketika itu berlaku juga wabak yang menular. Lalu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, berkenaan dengan persoalan kenapa wabak ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sahih. Lalu Nabi menjawab, sesungguhnya wabak itu adalah satu bentuk hukuman daripada Allah. Namun kepada orang yang beriman, Nabi kata, ia merupakan satu rahmat. Allahu Akbar. Nabi sebut, sesungguhnya wabak itu adalah satu bentuk hukuman daripada Allah. Namun bagi orang yang beriman, ia adalah satu bentuk rahmat. Masya Allah. Bukanlah kita ucap Alhamdulillah pula. Alhamdulillah ada ahli keluarga saya kena positif. Itu menyalahi adab. Bila menghadapi musibah bukan ucap syukur, tetapi ucap kalimah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu diajarkan oleh siapa aja ucap kalimah tu tu? Allah yang mengajar kita melalui firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud mereka yang apabila ditimpa musibah. COVID-19 ini musibah muslimat sekalian. Sama ada kena langsung atau tidak, ia musibah. Hadis Nabi sebut ia adalah musibah. Ia adalah hukuman. Hukuman itu musibah. Allah berfirman, allazina idza asabatuhum musibah. Mereka yang apabila ditimpa musibah, qalu, lalu mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami, sesungguhnya semuanya, musibah ujian ini datangnya daripada Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya dikembalikan kepada Allah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim. Mereka itulah yang akan mendapat salawat daripada Tuhannya, akan mendapat pertolongan daripada Allah, akan mendapat rahmat daripada Allah, akan dapat pengampunan daripada Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Sebab itu bila Nabi sebutkan sesungguhnya orang yang apabila di tempatnya ditimpa musibah lalu dia menahan dirinya, kemudian bahkan ada yang mati disebabkan musibah dan keadaan dia redha, maka dikira sebagai syahid. Dan orang yang menahan diri, cuba sabar dalam ujian musibah ini, maka dia dikira sedang berjihad, sedang diberi pahala syahid. Subhanallah. Sebab itu bagi orang mukmin bila ditimpa musibah wabak ini, dia terus merujuk hadis Nabi, firman Allah. Lalu dia melihat di sini ada rahmat Allah bagi orang yang beriman. Saat ini adalah saatnya Allah mengampunkan hamba-hambanya yang sabar dengan ujian ini.
Saat ini Allah memberikan salawatnya, iaitu rahmatnya, pengampunannya, pertolongannya kepada hamba-hambanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita luluslah ujian wabak COVID-19 ini, walaupun bukan dalam bentuk kesihatan, tapi dalam bentuk amal soleh, amal ibadah dan juga doa kita. Perasan tak kita muslimat sekalian, kalau masa kosong hari tu jadi lupa, jadi tak beramal doa bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, dan doa-doa yang lain. Tiba-tiba naik semula, baru cari mula doa tu. Betul tak perangai kita gitu? Ada orang amal sama. Antara orang yang selalu beramal, bila dia beramal dengan bacaan al-maksurah. Orang yang beramal pagi baca maksurah, petang baca maksurah, dia takkan tinggal doa ni. Dan doa-doa perlindungan yang terkandung dalam maksurah. Tapi siapa yang beramal kerana keadaan, waktu banyak, waktu takut, mulalah nak lindung anak, suami semua, diri sendiri, baru dia cari doa. Ini golongan yang masih lagi peringkat, belum lagi lulus dengan ujian Allah. Ini bukan kita nak buat ukuran, nak menilai tak. Ini muhasabah diri. Saya royak ni kepada diri saya juga. Apabila kita hanya mencari-cari Allah, perlindungan Allah saat kita perlu sahaja, sedangkan kita memerlukan Allah setiap saat, bukan kita pilih waktu-waktu. Dan orang yang selalu beramal, sama ada waktu senang atau susah, waktu sehat atau waktu sakit, dia sentiasa berada dalam keadaan bersedia untuk menghadapi ujian Allah. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian. Jadi sekarang saya ni bersama kita ada lebih kurang dalam 2,000 orang juga. Kehadiran wallahualam saya tak tahulah berapa, sebab saya juga sedang live di FB dan juga page. Terima kasih yang ikuti, alhamdulillah. Tapi saya nak alih sikit sebab jadi tak nampak sangat ni. Sekejap. Okey. Alhamdulillah, tajuk kita hari ini ialah berkenaan dengan Rasulullah, cinta Rasulullah hingga ke syurga. Cinta Rasulullah hingga ke syurga. Subhanallah. Saya nak tanya sini, siapa yang masih ada suami angkat tangan? Masih ada suami? Akak tinggi, jangan ada mengaku pula sial tak lelaki rumah. Oh, kebanyakannya ada suami, Masya Allah. Siapa yang dah kehilangan suami ke, berpisah hidup ke, berpisah mati ke, boleh angkat tangan. Janganlah sedih pula. Masya Allah. Okey, subhanallah. Macam kalau ada dalam 500-600 orang, wallahualam berapa orang ni, maksudnya lebih kurang dalam 10% lah, 90% masih ada suami. Masya Allah. Siapa umur sini 50 tahun ke atas, 50 tahun ke atas? Oh, subhanallah. Nampak macam 30 belaka. Siapa umur sini 60 ke atas? Masya Allah, 60 dah. Masya Allah, 60 dah. Akak tinggi lagi, 60 ke atas. Subhanallah. Muka Allah bagi, wajah suka senyum, jadi awet muda macam 20-an. Sekilas pandang lah, sekilas 2 kilas nampaklah 60 tu. Okey, siapa ada dah umur 70 lebih? Masya Allah, ada 70 lebih. Subhanallah, 70 lebih. Masya Allah, 70 lebih. Allahu Akbar. Okey, ada dah yang 80 lebih. Kat tangan 80 lebih. Ada belakang 80 lebih. Pemenangnya ialah Masya Allah, moji belakang sekali umur 80 lebih. Allahu Akbar. Amalan apa tu? Sehat, kuat, boleh mari dengar apa, telinga jelas, mata jelas. Ni saya nak pusing sekejap, nak tengok jemaah kita di sini ni. Masya Allah, subhanallah. Kita sedang berada di Masjid At-Taqwa, Kampung Batu Enam ni, kampung saya ni. Masya Allah. Subhanallah. Biasa ada staff tolong. Kali ni balik memang kita ni jadi buat sendiri belaka.
Alhamdulillah. Okey, sekarang ada buku Seasam Garam Rumah Tangga Romantiknya Rumah Tangga Rasulullah, warna merah. Kemudian ada warna biru pula, warna purple. Saya tak pernah lagi bawa dua-dua, tapi kita nak cuba. Moci-moci kalau rasa lah nak beli, moci boleh terus lipat ke, coteng ke, nak tulis ke, terpulang. Sama ada hadiah ke anak ke, siapa-siapa ke, jadi panduan. Kemudian kalau tak, boleh je belek-belek, tengok-tengok, nanti serah balik di tempat kaunter. Buku ni, Masya Allah, ni kan bulan Maulidur Rasul. Yang pertama, buku pink ni lebih banyak kepada apa yang Nabi lakukan dalam rumah tangga bersama dengan isteri, yang boleh mewujudkan kasih sayang dalam bab romantik. Bukan romantik je lah, maksudnya kebaikan ataupun tanggungjawab suami isteri. Manakala buku yang warna purple biru ni menghimpunkan tentang bagaimana Rasul menguruskan konflik ataupun masalah dalam rumah tangga Nabi. Kalau bala, kalau isteri cemburu, kalau ada selisih faham, bagaimana Nabi menguruskannya. Masya Allah. Jadi saya antara banyak saya ngajar, saya cerita, saya ambil daripada kedua buku ni. Bukan saya nulis dan bukan buku kami. Asalnya saya bawa ke mana-mana, lepas tu ramai orang minta, akhirnya kita pembelilah dengan penulis dia dan kita pun bantu jual. Jadi untung kita atas buku ni bukanlah banyak, bukan buku sendiri. Jadi orang tanya, Ustazah, hari ni ada dah jualan murah ataupun maksudnya potongan harga? Jawapannya istimewa untuk orang kampung ada. Setiap buku kita potong, mungkin saya kena marah dengan ustaz luar tu buat jual buku tu. Saya tak tanya dia, tapi terus kita khabar hari ini untuk khas ni jemaah yang mari kita potong setiap buku RM5. RM5. Sebenarnya RM5 tu bunyi macam sikit, tapi bagi kami sebenarnya agak tinggi. RM5 maksudnya jadi RM25. Ya, jadi dua. Kalau nak dua, harga lain. Kalau nak beli sesa pun tak ada masalah. Dan kalau nak beli pun tak ada masalah. Bukan tujuan kami nak jual, tapi saya nak suruh kita tengok apa isi kandungan buku ni. Akhirnya kita mungkin akan jatuh cinta dengan buku ni. Sebenarnya jatuh cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya tengok tadi lah 90% masih ada suami. Dan kita tahu kisah Nabi dengan ahli keluarga adalah berkenaan dengan ketika umur Nabi dah 60 tahun, dah 50 tahun ke atas. Jadi jangan kita kata ni untuk orang muda-muda boleh buat lah. Dah, Nabi ketika ini umur 50 tahun ke atas. Dan siapa yang melakukan sunnah Nabi, maka dia akan diberi pahala walaupun dalam perkara-perkara kecil saja kita nampak. Okey, sekarang cuba kita belek dan kita buka dulu buku yang warna merah. Okey, cuba kita tengok pada isi kandungan. Okey, tengok isi kandungan dulu. Boleh buka plastik tu, buka je makcik. Buka comel. Pada isi kandungan, cuba kita tengok bab nombor 1, iaitu bab romantik. Ni kita dah baca. Kita akan pilih je beberapa. Cuba tengok apa yang terkandung kisah-kisah dalam cerita ini, dalam buku ini adalah menurut riwayat yang sahih. Jadi siapa yang nak tahu cerita Nabi SAW dengan isi dan rumah tangga, ini antara buku rujukan yang diyakini. Tengok, dia tulis tu, Nabi dan isteri kongsi makanan. Biasa dah kita kongsi makanan. Alhamdulillah, romantik orang Ganu. Masya Allah. Biasa dah suap makanan. Biasa tak suap? Masa sakit, masa sihat pun suap. Oh, masa jalan. Suami bawa masa dalam kereta. Betul lah. Suami bawa kereta, lepas tu kita makan lah cekedih tu lah. Bukan cekedih, makan kepek. Dah nyaknya kot dia. Masa tu suap lah, belah-belah geli suap juga dah. Tapi sebenarnya itu sunnah. Okey, lagi Maimunah hendak ikut cita rasa makan suami. Kadang-kadang kan kita bukanlah suka sangat, tapi sebab suami suka, kita pun buat-buatlah suka. Nak raih ke dia. Lauk tu bukan kita suka sangat, tapi sebab tahu suami suka. Itu adalah sunnah para isteri Nabi. Bukannya kita kata, kita tanya dia, nak makan benda hari ni ya?
Kasinggang cicau budu, kasinggang sama ikut mulut dia. Dak mikir dah kita macam dia dak tahu kita dak wai kasinggang. Oh pergi bidah pula. Dah ya kita tanya. Dah suami tu memang wai kasinggang. Hari-hari pun tak apa. Dan kita pula dak berapa suka. Jadi sebenarnya dalam keadaan kita meraihkan apa yang pasangan suka. Suami raih apa isteri suka, isteri raih apa yang suami suka. Ia adalah merupakan sunnah Nabi dan juga para isteri. Dan kalau kita buat perkara tu bukan saja-saja boleh pahala. Sebab siapa yang buat sunnah Nabi akan dapat banyak kebaikan. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada firman Allah ni kita akan tengok. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Nabi kata, bukan Nabi kata, Allah kata, Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah. Allah kata kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, bagi tahu kepada umatmu. Kata apa? Sekiranya kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Fattabi'uni, ikutilah aku. Ikut siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita akan dapat kalau kita ikut Nabi? Ikut apa yang Nabi suruh, tinggal apa yang Nabi larang. Ikut cara Nabi hidup dalam sebuah keluarga. Ikut cara makan Nabi, cara tidur Nabi, cara berpakaian, cara berjalan, cara bercakap, cara berhubung suami isteri. Apa kita akan dapat? Yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah. Jadi siapa yang dia cuba membina rumah tangga dia, hubungan suami isteri dengan anak-anak ke apa ke, mengikut sunnah-sunnah Nabi, dia akan dapat apa? Cinta Allah. Itu firman Allah, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dicintai oleh Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan Allah dosa-dosa kamu. Sebab itu hebatnya Islam ini yang menjadikan petunjuk, iaitu qudwah atau ikutan kita adalah manusia biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melalui hidup seperti kita juga, makan, minum, kahwin, ada isteri, ada anak-anak, serupa kita juga, supaya kita boleh ikut, bukannya di luar kemampuan ikutan kita. Dan bila kita baca kisah-kisah dalam cerita dalam buku ni, kita akan senyum. Saya kalau baca buku ni, kejap senyum, kejap nangis. Sebab mengagumi akhlak Nabi dan para isteri. Kedua, bila baca betapa sabarnya Nabi SAW menguruskan para isteri dan juga ujian-ujian dalam kehidupannya. Okey, kita tengok tu. Yang ketiga, Aisyah dan Saudah berperang makanan. Oh, bala bak makanan. Seterusnya, Aisyah belikan bantal untuk Nabi. Aisyah belikan bantal untuk Nabi. Nanti kalau kita baca cerita ni, kita akan pergi ke lagi. Muka surat 14 ni kita nak baca. Tapi Nabi dok suka bantal wak Aisyah beli tu. Dan nanti kita akan belajar cara Nabi tunjuk kemarahan. Dan bagaimana Sayyidatina Aisyah bila dia tahu Nabi marah, dia buat apa. Dan apa Nabi dok suka bantal yang Aisyah beli. Persoalan tu. Ni boleh ikut tak ni? Wak berujung no. Nampak tak saya ke ada? Oh ada, patutlah tengok situ. Saya wasati kok tadi bila saya tengok kok kiri, bapalah dia tengok belah sana. Rupanya ada TV situ. Masya Allah, hebat sangat Masjid Batuna. Oh situ pun ada TV kok. Sebab ada tiang jadi tak nampak. Kelah masjid kita, Masya Allah. Patut aircon ada, sejuk. Masya Allah. Dulu saya sekolah dah takwa, memang mari mayang sini. Mana ada ekor-ekor zaman tu kan. Lepas tu kayu lah apalah, subhanallah, alhamdulillah. Okey, jadi kita tengok lagi tajuk. Aisyah belikan bantal untuk Nabi. Yang keenam, Nabi hendak pulang Aisyah rumah. Biasa tak kita orang pulang, bila suami kita nak balik kerja setengah jam lagi, kita baru ngemah. Biasa tak?
Biasa, saya gitu kau. Mula-mula berlaku bahannya, tapi sepolah sikit. Tapi bila tahu ni suami kata on the way, ataupun kita dah agak dia basah pukul apa, masa tu kok ngemah lah kita ni. Rupanya ibunda kita pun macam tu. Bila nak sambut kepulangan Rasulullah ni, dia kemar rumah supaya bila Nabi masuk tengok selesa. Walaupun rumah Nabi kecil, walaupun tak ada benda sepoh sangat, tapi Sayyidatina Aisyah hias rumah. Subhanallah. Okay, kita tengok lagi. Nabi tidak pulang mengejut. Nanti memang ada hadis Nabi larangan pulang mengejut. Kalaulah dia pulang tu memang waktu dia dah biasa, dah kejut lah masuknya. Tapi contoh biasa balik pukul 5, tapi hari tu balik awal sikit pukul 3. Janganlah balik mengejut. Kalau ikut sunnah Nabi, baliklah Pak. Kalau nak balik mengejut, kabur dulu, royak dulu, supaya isteri tu bersedia. Kan tengok-tengok isteri duduk main WhatsApp, lepas tu dapur pun tak berasak lagi. Tiba-tiba suami balik pukul 3, dok masak lagi, boleh jadi balok. Sebab isteri ni boleh standby dah. Suami balik pukul 5, biasanya pukul 4 dah je buat jemput. Kau buat kuih, dia tiba balik pukul 3 dok dah. Lepas tu tok lagi kata, ha dok aman dia, dah awak balik ngejut, kita tak tahu. Dengan berserebel, dok mandi lagi, daripada pagi dok balik lagi. Kalau time malam tu kadang tu bolehlah buat perangai dok mandi lagi contoh dah. Jadi memang ada larangan, dilarang balik mengejut. Nak kabarnya sebab itu ada orang yang baru masuk Islam. Saya nak cerita ini kisah benar. Ada pasangan suami isteri, Mak Saleh, dia masuk Islam sebab dia tengok cara orang Islam makan je. Pasangan ni dia tengok cara orang Islam makan. Cerita ni gini. Suami isteri ni, Mak Saleh, orang bukan Islam, bala sampai nak cerai. Satu hari nak jadi asbab mereka berdua masuk Islam, dia pergi ke tempat, mungkin dia kawan dengan orang Islam. Lepas tu tak tahu cerita macam mana, dia makan bersama-sama dengan orang Islam makan. Dan kebetulan masa tu dia makan dalam talam, makan ramai-ramai berjemaah dalam talam. Itu sunnah Nabi ya. Nabi makan dalam talam, itu sunnah Nabi. Rumah kita ada talam tak? Sipang dah. Kalau talam besar buat jamu tu, kalau makan dalam talam tu dengan suami, macam bala sebab besar sangat. Dia ujung ni, kita ujung ni ya. Dah jadi juga. Sebab talam dia buat kecil. Allah dah makan berdua dalam pinggang lah. Kalau makan dalam 5-6 orang, kenalah talam. Bosor payuh nak basuh, nak muat sing. Betul tak? Jadi tanah dia buat kecil kalau nak makan berjemaah lah. Sebab banyak yang hadis Nabi apabila sahabat-sahabat berkumpul, bahkan pernah seorang sahabat bertanya, hadis yang sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin, ya Rasulullah, aku makan tapi tidak kenyang, ya Rasulullah, kenapa? Lalu Rasulullah pun bertanya, kamu makan dengan siapa? Aku makan seorang diri. Lalu Nabi kata, makanlah berdua. Jika kamu tidak kenyang makan berdua, makanlah bertiga. Ingatkan kalau dah kenyang, kena makan banyak sikit. Dah, kalau kita dah kenyang lagi, dah makanlah lagi. Dah, Nabi suruh makan jumlah yang sama, tapi makan berjemaah. Sebab daripada berjemaah ada barakah. Kenyang itu daripada Allah. Bukanlah memang betul lah kita kata kenyang bila makan ni. Tapi ada orang makan sikit tapi kenyang cepat, badan tubuh badan sehat. Ada orang makan banyak, saya lemah nak buat ibadah. Sebab yang paling utama adalah barakah. Pernah satu ketika duduk dah, ketika itu sahabat-sahabat Nabi telah berada di hadapan hidangan talam makanan. Dalam berapa orang sahabat-sahabat Nabi dah berada di hidangan. Tiba-tiba ada satu tangan nak ambil makanan, Nabi pun pegang tangan tu. Lalu Nabi pun bersabda, sesungguhnya syaitan makan melalui tangan orang ini. Nabi pegang tangan orang tu dan Nabi kata sesungguhnya syaitan akan makan melalui tangan orang. Bukan Nabi kata ni tangan syaitan dah, sebab tu tangan orang sungguh. Tapi sebab orang tu masa nak makan dia tak baca bismillah. Siapa yang bila makan tak baca bismillah, dia sedang memberi laluan kepada syaitan untuk makan bersama-sama dengannya. Ini bukan kata orang tua, tak baca bismillah syaitan makan. Kita bunyi, kita dengar daripada kecil orang tua kata gitu .
makanlah kayak gini kenyang ke setan. Itu sebenarnya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih. Sampai Nabi beri peringatan sebelum makan. Ada seorang kanak-kanak, ini cerita siapa? Iaitu Umar bin Ummu Salamah. Umar bin Abu Salamah. Ummu Salamah tu isteri Nabi. Abu Salamah tu adalah suami kepada Ummu Salamah yang telah meninggal dunia. Salah seorang anak mereka namanya Umar. Umar ni dia cerita, ketika aku kecil di bawah jagaan Rasulullah. Rasulullah kan ambil Ummu Salamah sebagai isteri, jadi anak tiri Rasulullah lah ni. Ketika aku masih kecil di dalam rumah dan dalam jagaan Rasulullah, satu hari aku nak makan dan keadaan terburu-buru dan aku tak baca bismillah. Lalu Nabi pegang tanganku. Nabi bukan getuh. Kita kan bukan getuh, kita panggil apa? Lepang. Kalau kita lepang, apa nak baca bismillah ni? Tapi tepi ke? Kalau kita tepi, jetak wasa hati, betul tak? Tepi wasa hati. Tapi Nabi cara dia adalah pegang tangan. Lalu Nabi pun sebut, Samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Subhanallah. Bacalah nama Allah, ambil wak paling dekat, dan juga makan tangan kanan. Nabi kata, Masya Allah, Nabi ni suka mendidik. Jadi nak cerita apa tadi tu? Orang putih tadi. Bak cerita ingat. Okey, jadi tak berkesudahan dah. Jadi cerita ni, Mak Saleh ni, bila dia tengok orang Islam makan, memulai rasa dan nak terima, rasa geli. Sebab dalam talang kan ada tangan wanita, ada warna coklat, warna putih, lepas tu macam-macam orang. Mula-mula dia rasa bersalah sebab tak pernah makan berkongsi satu pinggang ni, satu talang ni. Lepas tu lama-lama dia rasa macam seronok. Seronok tu datang daripada apa? Daripada Allah. Sebab buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun. Rasa saling kasih sayang menyayang. Jadi dia balik, dia kata dia pun cuba makan satu bekas, satu pinggan dengan isteri dia. Padahal balau ni nak cerah, nak apa, tak ada gidah kaunseling apa semua. Lepas tu bila isteri dia tanya kenapa, dia pun tak bagi tahu. Dia kata, marilah kita makan. Makan sama-sama, makan sendiri ni tapi dalam satu pinggan. Lama-lama makin kurang balau. Makin lama-lama makin berkasih sayang. Akhirnya tak jadi nak bercerai. Lalu suami ni kata mengajak isteri dia masuk Islam. Bila isteri dia tanya kenapa, sebenarnya amalan yang kita buat ni, saya ambil contoh daripada umat Islam. Dan kalaulah kita ni baru je makan cara orang Islam makan, pun kita dah berkasih sayang. Bayangkan kalau kita dah masuk Islam, lagilah kita ni berkasih sayang. Subhanallah. Akhirnya pasangan ni masuk Islam kerana melihat akhlak ataupun adab kaedah orang Islam makan. Orang Islam makan diajar pernah beradab. Kalau ikut sunnah Nabi, ambil paling dekat, makan jangan terburu-buru. Lepas itu baca bismillah, maksudnya berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Kalau orang Kristian dia panggil dia munajat, dia buat hajat masing-masing depan makanan. Tapi itu asalnya amalan daripada agama Islam itu sendiri. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi apa yang kita buat perangai comel-comel hari ini sebenarnya datang daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi banyak amalan itu orang bukan Islam, dia menjadikan amalan rutin harian mereka. Okey, cuba kita tengok lagi. Nabi tidak pulang mengejut. Nabi dan isteri berkongsi beru gigi. Awak ni payah nak buat macam-macam. Boleh tak nak kongsi beru gigi? Ada terus khabar dah boleh. Berat, waktu berat. Yang ni memang cerita Aisyah radhiyallahu anha, Sayyidatina Aisyah cerita. Tak percaya nanti tengok muka surat 22, hadis yang sahih. Hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim. Cerita Aisyah bercerita, sesungguhnya apabila Rasul hendak bersiwak, Rasul akan berikan terlebih dahulu kayu siwak tu kepadaku untuk aku gunakan. Lalu aku membasuhnya, kemudian aku berikan kepada Rasulullah. Rasul pun bersiwak. Tapi kita kena tahu, gigi dan juga mulut Rasulullah sangat bersih.
Begitu juga kebersihan mulut dan gigi isteri Nabi. Bahkan apabila ditanya oleh sahabat Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, apakah yang Rasul buat ketika pertama kali masuk dalam rumah, Rasul buat benda? Aisyah bercerita, apabila Rasul masuk dalam rumah, perkara pertama yang Nabi buat adalah bersiwak. Dan setiap kali Nabi nak bercakap dengan isteri, Nabi akan bersiwak. Maksudnya mulut Rasul sangat wangi, sangat bersih. Jadi tak geli pun kalau nak kongsi. Isteri Nabi pun gitu. Jadi kita ni kalau buat nak kongsi geli ni mungkin sebab bau lah kot ni. Gigi pun kunisi kagak. Banyak faktor lah kan. Sebab apa? Dan diceritakan memang gigi Rasul bersih, putih sebab Rasul menjaga makanan. Kita ni makan apa tak makan? Makan apa yang kita tak makan yang merosakkan gigi dan menyebabkan bau, pelbagai bau. Makan cendol, bau cendol. Makan budu, bau budu. Makan petak, bau petak. Betul tak ni? Nabi tak makan makanan yang makruh. Bila Nabi sedawa ke, Nabi tak keluarkan bau-bau yang sekian-sekian. Gigi Nabi, isteri Nabi bersih, sangat menjaga kebersihan dan juga menjaga makanan yang nak masuk. Sebab itu tak pelik kalau Nabi dan para isteri boleh berkongsi berus gigi ataupun kayu siwak. Dan kalau suami merokok lagi tak boleh nak kongsi, lagi kuat bau dan sebagainya. Jadi nak buat sunnah ni orang tertentulah boleh buat. Siapa boleh buat kat tangan nak tengok? Dia berani nak akak separuh je. Masih dalam proses Ustazah. Okey, Masya Allah. Seterusnya Aisyah minta Nabi cadangan kunyah. Kunyah ni apa? Gelaran. Aisyah dia minta cadangan daripada Nabi. Gelaran apa untuk dia? Balik ni teratai lah. Balik tanya tok lelaki masing-masing. Abang, panggil apa suami? Abang ke? Oh, panggil abang. Oh, ya. Ayah mong ke? Ada panggil ayah mong lah. Ada panggil abang, ayah ya. Dia ada tak? Dia nak akan apa? Romantik lah tu. Ayah ya. Ayah mong masa nak marah. Kan? Dah tahulah kan bahasa apa, terpulang lah. Tapi kalau kita tanya, nak bagi kita nak panggil kita apa? Wilah kita apa-apa gelaran. Lepas tu suami tak ada idea, panggil Humairah lah. Si pipi merah. Puasa hati segitu, kebetulan kulit gelap, awak ni nganying ke? Lah. Si pipi merah pula. Saya tak pernah merah. Saya kelabu adalah contoh kan. Ataupun si manis apa ke. Tapi kalau kita baca kisah ni, Nabi nak bagi kepada Sayyidatina Aisyah kunyah apa? Ummu Abdillah. Sebenarnya ia menarik di sini ketika Sayyidatina Aisyah dia sebenarnya rasa sedih. Sebab orang lain semua ada anak, dia tak ada anak. Kita tahu Sayyidatina Aisyah nikah dengan Rasulullah umur 19. Dan kematian suami ketika nikah umur 9 tahun, kematian suami umur 19. 10 tahun je Sayyidatina Aisyah bernikah dengan Rasulullah. Ketika umur Nabi 53, Nabi wafat 63, lebih kurang dalam 10 tahun. Aisyah umur 9 tahun ketika dia masih muda, remaja lagi, janda muda, umur 19 tahun dah kematian suami. Lepas tu memang tak bernikah lah, memang dilarang Ummatul Mukminat bernikah dengan suami setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah ni satu hari bertanya, "Ya Rasulullah, semua orang ada gelaran. Yang ni Ummu Abdullah, yang ni Ummu Salamah, yang ni sekian-sekian. Maksudnya ada anak, tapi aku tidak ada anak ya Rasulullah. Apakah gelaran untukku ya Rasulullah?" Lalu Rasul memberi kamu wahai Aisyah Ummu Abdillah. Ia adalah Abdillah ni siapa? Anak kepada Asma binti Abu Bakar. Jadi orang yang tak ada anak saudara, itulah jadi gelaran dia. Tapi ambil anak lelaki pertama, anak saudara lelaki pertama. Masya Allah. Jadi sudah tentu ibunda kita Aisyah ni pun sedih tak ada anak. Saya percaya di hadapan saya ada yang diuji dan nikah lama sampai ketua tak ada anak. Sebenarnya anak-anak saudara itu juga seperti anak-anak kita. Sebagaimana Rasulullah pujuk Sayyidatina Aisyah,
tidak dikurniakan anak, maka anak-anak saudara itulah anak-anak Sayyidatina Aisyah sampai diberi gelaran sebagai ibu kepada Abdillah. Subhanallah. Cuba kita tengok lagi. Nabi pun menggunakan panggilan singkat. Nama Aisyah adalah Aisyah, tapi Nabi panggil Aisyah dengan ya Aish, wahai Aish, panggilan singkat. Jadi tak ada masalah. Kalau kita dipanggil panggilan singkat, kan Aminah panggil apa? Emi. Aduh, mokcik panggil Emi. Khadijah panggil Fatih lah pula. Fatimah Fatih. Faridah Ferry. Oh, jadi Ferry. Faridah jadi Ferry. Ya Allah, susah ni lagu ni. Sebenarnya kalaulah tak ada makna, jadi dok comel. Molek panggil penuh lah. Fatimah, Aisyah, Aminah, Khadijah. Subhanallah. Jadi sebab ya Aish, walaupun pendek, masih ada maksud. Sama lah juga kan nama saya. Tadi saya nak cerita pasal tu, bukan nak sedih pasal masa kecil. Tak ada masalah kawan-kawan. Tapi orang panggil saya mak. Dulu saya rasa sedih sebab kata mak. Adik-adik saya panggil saya kak mak. Masa saya sekolah menengah gitulah, saya jalan dengan adik saya. Lepas tu adik saya panggil kak mak gitu kan. Lepas tu saya dengar ada orang sebut mudanya mak dia. Saya rasa sedih sebab mungkin dia salah faham adik saya bunyi mak. Ingatkan panggil mak. Jadi orang kata muda mak dia, pada adik saya. Lepas tu saya rasa sedih, tua sangat ke muka saya. Tapi saya faham sebab mungkin mak tu kan mak bunyi macam kasar. Tapi lama-lama bila kita belajar, saya rasa suka panggil saya mak. Adik-adik panggil saya kak mak. Kawan-kawan pun ada panggil saya mak. Sebab ada maksud. Ma'un, maksud dia air. Jadi saya kata tak apalah panggil saya air. Air sejuk, air bersih, air membersihkan. Air tu dingin dan menyejukkan. Jadi orang panggil saya mak ke asma ke, dua-dua tu saya suka. Masya Allah. Allahu Akbar. Asma pun ada maksud, nama-nama dan juga ketinggian. Sama, maksud dia adalah langit. Asma, sama tu maksudnya tipe benda yang tinggi. Langit lah tinggi. Asma ketinggian. Tu cerita nama saya, minta maaf Kok orang tanya nama Asma ni macam pelik kan, nak nama cucu macam tak sedap Asma. Siapa gana? Oh, menantu pun nama Asma. Gitulah. Dan itu adalah nama anak Saidina Abu Bakar. Okey, jadi kalau nama pendek ada makna, tak apa kita panggil, tak ada masalah. Nabi pun panggil isteri Nabi dengan panggilan yang pendek. Tengok seterusnya. Nabi bertanya khabar setiap hari. Balik ni tanya khabar suami masing-masing deh. Bukannya nanti dia tengah sakit baru tanya, tapi sunnah Nabi suka tanya khabar isteri. Walaupun isteri tu sehat. Janganlah pula bila orang tanya apa khabar, sehat lah ni, kau dah sehat tak siapa dijawab gitu dah. Apa khabar? Sebenarnya tanya khabar itu sunnah. Kena faham, tanya khabar itu sunnah Nabi. Orang yang suka bertanya khabar ni boleh pahala, bukan saja-saja, bukan nak cakap nak buat kosong dah. Tapi Nabi amalan dia bila jumpa sahabat, bagi salam, tanya khabar. Bila jumpa isteri, dan Nabi akan jumpa isteri, semua isteri Nabi, ketika 9 orang ke, ketika 8 orang ke, ketika 7 orang ke, Nabi mesti akan setiap petang jumpa semua isteri, tanya khabar. Subhanallah. Ini ada hadis Aisyah, ada hadis isteri-isteri Nabi. Jadi setiap hari pun kalau kita tanya, balik ni daripada kuliah ni, Assalamualaikum, bisalam molek lah. Bukan Assalamualaikum. Lepas tu tengok ada pinggan tak basuh, janganlah duduk tepi pula kan. Dah berapa pinggan tak basuh ni, sutik pun payah nak basuh. Kita kan baru balik dengar, jadi kena buat alik sifat sabar tu lah. Jangan balik dengar macam balik daripada balong. Buka je pintu macam nak balong dengan suami. Sebab kita bimbang masa muda dulu banyak sabar, isteri soleha. Tapi bila dah usia menganjak tua ni, suami pula mula buat perangai, ya malah lah perangai gitu gini. Takut kita mati dalam keadaan bukan isteri soleha.
Na'udzubillah min zalik. Sebab tu saya faham, sebab dulu saya peruncing rumah tangga, memang banyak aduan pasangan yang tua mari ngadu nak cerai. Umur 60, umur 70, umur 50 lebih. Sebab masa tu dah rok dah nak layang. Macam tu lah. Malah basa bahasa kita, malah basa. Akhirnya malah layang. Tapi bila cucu balik, dia jadi muda mula. Tu pelik tu. Suami ni mari, pokcik mari, Ustazah. Ni, orang tua sebelah saya ni. Orang tua mana? Sebelah ni. Pada isteri dia dipanggil orang tua. Nak marah? Orang tua sebelah ni. Bila dengan saya tua sangat lah dia. Nampak sangat tuanya. Tapi bila anak cucu balik, muda Ustazah. Gagah masak sedap-sedap. Gagah boleh pula dengan cucu gini-gini. Dengan saya belepek. Dogok, masak waktu lah. Tanya anak cucu balik, pelik dia, pelik. Istimewa. Benda ni kita kena muhasabah, makcik. Bukan langsung masak sedap-sedap semua. Tapi janganlah beza sangat antara akhlak Nabi. Suka tanya khabar, contohnya balik ni kan. Assalamualaikum. Awak apa khabar? Bulak mata tu lelaki kot. Benda? Awak apa khabar hari ni? Dah buat apa pula tanya gitu? Dah biasa tanya khabar. Sebab benda depan mata tengok. Tak ada apa, saja tanya. Belajar tadi, Nabi sunnah dia suka tanya khabar. Walaupun depan mata, isi Nabi ni depan mata. Oh gitu, saya ingat awak ni nak mati dah. Sebab tak rajin dah nikah 30 tahun awak tanya khabar saya. 40 tahun nikah ni, hari ni tanya khabar. Ya Allah, rasa debol lah pula. Kok ni tanda-tanda kematian. Gitu. Jadi, tengok sunnah Nabi tanya khabar setiap hari. Okey, yang ke-14 pula. Yang ke-13. Isteri prihatin, tabiat Nabi. Ini ada cerita dia, menarik. Dok-dang ni, rasa baca tajuk je hari ni. Okey, yang ke-14. Isteri sikatkan rambut Nabi. Masya Allah. Ini memang menarik, nanti bacalah muka surat tu. Sayyidatina Aisyah bercerita, suatu ketika aku sedang haid. Lalu Rasulullah memanggilku. Rasul duduk dalam masjid. Sebab kita tahu Masjid Nabawi duduk sekeliling. Maksudnya rumah isi Nabi duduk sekeliling masjid je. Jadi ketika haid, Aisyah tak boleh keluar daripada masjid. Dia balik rumah, sebab kalau keluar dari rumah masuk masjid. Jadi Rasulullah masa tu duduk dalam masjid. Rasul panggil Aisyah dan hulurkan kepala. Hulur kepala. Kok tingkap, mengikut melalui tingkap. Ada nanti cerita tu boleh baca. Untuk apa? Untuk disikat rambut. Saya nak tanya moci-moci, sikat sendiri boleh tak? Agak tak kalau Nabi nak sikat sendiri boleh tak? Boleh. Tapi kenapa Nabi buat begitu? Nabi nak tunjuk contoh kepada kita. Antara cara nak bermanja ataupun nak hubungan kasih sayang suami isteri, iaitu saling sikat rambut. Dan ada lagi cerita Nabi minyakkan rambut, isteri minyakkan rambut suami, suami minyakkan rambut isteri. Jadi sini ada tak buat sikat rambut suami akak tangan? Ada tak? Pernah tak sikat rambut suami? Nak akak tangan malu. Saya faham. Jadi sebelum matilah kita ni makcik, sikatlah sekali. Lagu tu, ayat tu kan. Bukanlah sebab kadang rasa ustazah macam pelik sangat lah ustazah. Rasa macam tak tahulah. Sebab apa pelik? Sebab kita tak biasa buat sunnah Nabi. Benda ni sebenarnya Nabi tunjuk contoh, mungkin kita tak biasa dengar. Ada pula kata ustazah, tu lelaki tak ada rambut dah, botok. Jadi ganalah sia pula makcik. Dah botok baru dengar hari ni. Jadi gosok je lah, letak minyak sambil doa, ya Allah tumbuhlah semula dah. Bolehlah sikat. Jadi Masya Allah, nampak benda tu remeh, nampak seperti tangan ataupun sikat yang menyentuh rambut, tetapi yang sebenar yang saling bersentuhan adalah hati. Kita nampak macam tangan ataupun sikat yang menyentuh rambut, tetapi sebenarnya hati yang saling bersentuhan. Dan bila kita buat sunnah Nabi, rahmat Allah turun. Wak duduk panah balah, tiba-tiba duduk balah, sikat rambut je pun, bukan buat benda lain pun. Sebab barakah buat sunnah Nabi.
Jadi balik ni sikat molek lah, bukan sikat dengan nak marah. Masa sikat tu buatlah. Ya Allah, banyaknya ubang pada awak. Kalau ikut ke gaya ni dah lama dah ni. Lepas tu tukar kita pula. Kan suami pun sikap, awak lagi banyak ubang, awak dulu mati ni. Yelah, bercakap pasal kematian, apa salahnya? Okey, subhanallah. Yang ke-15, Aisyah pakaikan wangian pada Nabi. Pakai minyak wangi. Bukannya bila bunyi tok laki bang wangi tu nak pergi mana wangi-wangi kat rumah busuk hafal. Dia cakap gitu pula. Dah, bila suami nak keluar pergi masjid, kejap-kejap. Sayang, sayang. Kalau panggil sayang lah. Kok jeruk lah panggil sayang. Kalau panggil ayam, tak boleh. Orang tak boleh panggil ayam. Nanti kokok lagi. Kokok. Ayam. Kokok. Ayam tu kan. Jadi panggil lah. Ayah ya. Ayahmu. Ikutlah. Ayahmu. Macam tu dah. Buat apa? Kejap. Ambil minyak wangi, sapu. Sunnah. Masya Allah. Menyapu minyak wangi. Tak mestinya nak pergi maya dalam rumah pun. Nak tidur pun. Tak apalah pakai minyak wangi, sapu. Masya Allah. Kemudian bersama sebelum berpergian lama, asal negara yang ketujuh, Nabi rawat isteri sakit. Memang comel Rasulullah tunjuk. Bila isteri sakit, Aisyah cerita Rasulullah akan baca doa-doa dan syifa. Semalam, muslimin muslimat sekalian, ada siapa tak tengok ceramah saya kemarin? Angkat tangan. Ada siapa tak tengok ceramah saya kemarin berkenaan dengan sihir? Saja nak cek ni, ada tak? Oh, ada dah 2-3 orang. Jadi mokcik-mokcik ni dok follow saya je. Baru saya tahu. Follow, tapi dok dah tengok awak kemarin. Kena cari page Ustazah Asma Harun. Ada muka saya dengan suami saya. Pakai tudung warna purple. Waktu page saya, kalau FB buat betul. Dah banyak sangat FB dibina atas nama saya, muka saya. Bukan saya. Oh, tak ada FB. Tak apa, tak ada FB, tak ada masalah. Facebook tak ada masalah. Boleh hidup je, boleh ada je. Tapi kalau ada Facebook tu, siapa follow saya, yang tu. Semalam kita berkongsi satu doa. Sebab buat ceramah kemarin bukan saya, tajuk sihir dalam rumah tangga. Sebab antara punca yang mengundang kepada penceraian masa rumah tangga, gangguan syaitan, jin, iblis, sihir dan sebagainya. Dan ini memang disebut di dalam Al-Quran, kisah Harut dan Marut. Ia adalah jin yang tugasnya adalah untuk mencerai-beraikan, merosakkan hubungan suami isteri. Memang ada jin yang kerja dia, tugaskah dia adalah merosakkan hubungan suami isteri. Mokcik-mokcik jangan ingat dah nikah 40 tahun setan dah heran ke kita. Bukannya setan kata mokcik ni dah nikah 40 tahun dah lewat benda dah ni, dah kacerah dah ni. Dia ni dah kahwin kat 50 tahun ni, hasut benda dah jadi dah. Syaitan adalah makhluk yang tak pernah berputus asa sampai kita habiskan nafas yang terakhir. Umur berapa pun, macam mana pun, setiap hari ada tugas syaitan di kalangan jin ni. Tugas dia nak merosakkan hubungan suami isteri. Sebab kita ni, cerita kita dalam rumah tangga. Sebab itu banyak cerita Nabi tentang rumah tangga nak bagi kita tunjuk ajar ni. Dan cerita adalah ketika Nabi dah tua. Sebab sepatutnya semakin kita tua, makin dekat dengan nak mati, kita lagi banyak pengumpul pahala daripada suami kita, daripada hubungan suami isteri, daripada keluarga. Bukan kita kata dah hujung-hujung usia banyakkan zikir, banyakkan ngaji Quran, betul. Tapi kita bimbang dalam keadaan kita banyak amal soleh, zikir, baca Quran, dan masa sama kita sedang melakukan kederhakaan kepada suami, dan masa sama kita dikatakan bukan isteri yang soleh. Kita rugi, muslimin muslimat sekalian. Terutamanya muslimat depan saya ni, semuanya adalah muslimat. Masya Allah. Jadi nak cerita, nak sebut tentang apa tadi ni, ya semalam antara yang dikongsi, yang kita jemput semalam adalah Dr. Husaini. Siapa Dr. Husaini ni? Dia doktor perubatan, lepas tu dia berhenti jadi doktor. Dia dah nak jadi pakar dah masa tu di hospital, sampai pernah menjawat jawatan Setiausaha Sulit, penolong ni lah, ketua pengarah kesihatan Malaysia, yang selalu tubik TV sekarang, tapi bukan dia lah orang yang sebelum tu. Jadi
cerita Dr. Husaini dia berhenti kerja dan dia berhenti jadi doktor perubatan dan dia jadi perawat syifa. Jadi guna rawatan Islam. Sebab pengalaman dia bila dia rawat banyak sakit dari sudut kedoktoran, dari sudut sains ni, dari sudut X-ray, MRI, tak ada masalah, tak ada apa-apa. Jadi akhirnya dia sebagai doktor perubatan dok jumpa sebab. Kemudian dalam tempoh dia jadi doktor, dia belajar juga rawatan syifa. Dan bila pesakit dia mari, bila dia cek semua tak ada masalah di sudut sains, dia buat rawatan syifa. Bila dia buat rawatan syifa, boleh sembuh, boleh sihat. Akhirnya dia kata dia berhenti kerja jadi doktor. Masa tu peringkat pakar, peringkat dah banyak dah jawatan. Sebab dia melihat sebenarnya banyak masalah punca sakit adalah daripada gangguan jin, syaitan, sihir, santau dan sebagainya. Jadi sekarang isteri dia doktor juga. Saya duduk Seremban, memang tak jauh daripada rumah saya. Isteri dia klinik bawah, dia klinik atas, tapi rawatan syifa. Ada cerita dia, anak ni mak ayah dah berhabis hampir 100,000, puluh-puluh ribu. Sebab anak sesak nafas, kena bantuan pernafasan daripada anak tu kecil sampai besar. Pergi semua dah hospital swasta, rawatan sana, rawatan sini, nak buat pembedahan apa semua. Lepas tu pergi jumpa dia, berobat berapa kali, buat rawatan syifa apa semua, sehat, mulai ada, tak perlu bantuan pernafasan. Sebab syaitan ni dia tahu ekonomi badan kita ni, tubuh badan boleh masuk. Dia boleh buat gangguan situ, boleh buat gangguan kacau situ, kacau sini. Hubungan suami isteri jadi panah, jadi rosak dan sebagainya. Tapi bukannya semua nak salah ke syaitan belaka. Sebab dia doktor perubatan, dia kata ada juga yang suami isteri mari nak berpisah apa, dia cek, dia kata ni tak ada gangguan apa-apa, ni masalah sendiri ni. Jangan salah ke syaitan belaka. Memang kadang-kadang perangai kita sendiri macam, bukan macam syaitan. Macam orang bukan orang baik, macam tu. Debar pula kata macam syaitan. Jadi saya nak share satu zikir yang dikongsi semalam. Ruqyah. Mocik-mocik, ini namanya Ruqyah Jibril. Masya Allah, kita kongsi sekali lagi hari ini. Jadi kita boleh ruqyah diri sendiri. Kalau kita rasa bapalah hari panas, rasa panas somok, suami tu bukanlah buat pengaudur sangat, tapi rasa nak marah, rasa dok suka tengok ketuk lelaki. Kalau masa ni awal-awal nikah dulu, kalau suami balik lambat daripada mayang, tanya, bapa lambat, saya kesepian, rindulah. Awal-awal nikah dulu kalau balik lambat kau rasa yelah nanti-nanti gitu dah. Tapi bila dah senja-senja ni, nak maghrib dah, nak isyak dah ni, nikah dah lama ni, balik awal tanya pula, bapa balik dah? Cepat tak balik. Kalau awak sambung terus orang so pun tak apa. Jadi suka pula. Saya cerita ni kisah benar, banyak dulu saya hadap ni. Saya kata puan makcik, kita berobat diri sendiri. Mungkin kita ni, hati kita, diri kita ni dah dikuasai dengan bisikan syaitan dan sebagainya. Sebab syaitan ni nak merosakkan rumah tangga bukan hanya dengan bercerai, tapi menjadikan suami isteri ni tak ada ketenangan, tak suka duduk dekat-dekat. Akhirnya kita meninggal dalam keadaan kita tak dapat redha suami. Na'udzubillah min zalik. Na'udzubillah. Okey. Jadi namanya adalah Ruqyah Jibril. Ia adalah malaikat Jibril ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril ruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi diuji dengan sihir, diuji dengan sakit sihir. Jadi ruqyah ni bukan semisi sihir, sakit apa pun boleh gunakan ruqyah ni. Jadi sekarang sebelum saya baca ruqyah ni, muslimin muslimat sekalian, cuba cari dulu siapa ada telefon, kat tangan siapa ada telefon ada. Cuba Google cari Ruqyah Jibril. Bukan apa, kalau dokdang nak salin, jadi dah jumpalah tu. Jadi bila dah tengok takut salah, jadi kita akan sama-sama baca. Okey, jumpa dah? Keluar kan Ruqyah Jibril? Pandai. Jadi tekan. Boleh jadi amalan, nak jadi cerita. Malam tadi saya sapa kat Terengganu. Saya sapa pukul 10 lebih, berhentilah makan sebuah kedai. Lepas tu jumpa seorang makcik ni. Umur makcik ni pun 70 lebih dah. Dia makan ikut anak dia. Lepas tu makcik ni kata, Ustazah, makcik ni kenal lah.
Ustazah, tolong doa ke anak kita. Bapa, anak bapa umur berapa? 30 lebih. Dah bapa dia tak boleh tidur, penyakit tak boleh tidur, berobat rata-rata dah Ustazah. Tak boleh tidur, tak tidur langsung malam. Tak tidur Ustazah, tak tidur langsung. Malam tak tidur, siang tak tidur, 24 jam tak tidur. Kita tidur kok sedap sangat lah. Ada orang memang dia ditimpa sakit ujian macam ni sampai tak boleh tidur. Dan salah seorang yang saya pernah jumpa adalah Ustaz Kazim Ilyas. Datuk Kazim pun pernah cerita. Dan saya jumpa berapa kali sebab saya Tubik TV sama dengan dia kan. Dia kata saya pernah jumpa, Datuk apa khabar? Kita tanya Ustaz apa khabar? Alhamdulillah saya sihat Ustazah. Tapi dah dalam sebulan dah 30 hari lebih dah saya tak boleh tidur. Apa maksud tak boleh tidur? Ingat tak nera tidur sikit. Langsung Ustazah 24 jam malam tu sampai pagi langsung tak tidur. Sampai hari ni tak boleh tidur. Dan bila Ustaz boleh tidur, takkan tak tidur langsung. Dalam kereta boleh tidur sekejap beberapa minit. Dan apa kesan? Saya jadi tak sihat lah. Tak tidur tak sihat lah. Sebab tidur tu fitrah. Macam-macam ujian masing-masing. Dan cerita doktor ni pun macam mana dia boleh jadi belajar ruqyah. Anak dia sakit macam tu lah lebih kuat. Lepas tu dengar bisikan, nampak makhluk-makhluk halus, tak boleh belajar, pensan, pergi sekolah tak nampak sekolah. Macam-macam lah ujian ni, sakit ni. Jadi saya dapat ilmu ruqyah Jibril ni daripada doktor ni. Bukan semalam, saya dah kenal lama doktor ni. Masya Allah. Okey, kita nak baca sama-sama ya. Saya baca, moci-moci ikut, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kuat tak? Tak payah tengok. Kalau nak tengok pun boleh. Kalau tak jumpa dalam telefon tengok saya. Tadah tangan. Sebab ini adalah ruqyah malaikat Jibril ketika Nabi sakit. Lalu malaikat Jibril membacakan ruqyah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah diberikan kesembuhan. Baca dengan tenang, dengan faham maksud. Baca dengan ikhlas hati. Jangan harap apa-apa melainkan kesembuhan daripada Allah. Okey, kita nak mula sekali lagi. Keluarkan suara kuat-kuat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu min kulli syai'in yu'zika, daripada segala sesuatu yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap yang bernyawa, au ainin hasidin, atau daripada mata yang hasad dengki. Allahu yashfika, Allah yang menyembuhkanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahmu. Amin ya rabbal alamin. Okey, muslimat. Itu kalau kita nak ruqyah orang lain. Maksudnya kita nak bacakan doa kesembuhan untuk orang lain. Tapi kalau untuk diri sendiri kita kena ubah. Okey, sekarang ikut saya. Siapa yang sempat tulis, dia boleh tulis. Siapa yang down, dia tengok balik live ni. Kita ubah domain tu. Okey. Ikut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, aku meruqyahku min kulli syai'in yu'zini, daripada segala sesuatu yang menyakitiku, min syarri kulli nafsin, daripada kejahatan setiap yang bernyawa, au ainin hasidin, atau pandangan mata yang hasad. Allahu yashfini, Allah lah yang menyembuhkanku.
Dengan nama Allah aku meruqyahku. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Maksudnya, dan kita boleh buat air, buatlah apa-apa. Bismillah dulu, selawat dulu, baca Al-Fatihah ke, baca 3 kul ke. Kemudian kalau tak ingat boleh buka, kemudian baca. Tapi ada orang tanya, Ustazah saya tak reti nak tukar kepada aku tu, tak apa ke saya baca je yang saya jumpa? Jawapannya boleh. Dan apa, tak ada masalah. Yang penting niat kita tu. Jadi muslimin muslimat sekalian, macam doktor ni kata, dia berubat anak dia lebih kurang dalam 5-6 tahun. Pergi serata Malaysia, jumpa macam-macam perawat. Sebab itu dia jadi boleh belajar bab merawat ni. Dia doktor perubatan. Dan dia jumpa ramai yang buat khurafat. Dan akhirnya dia kata anak dia pulih dengan usaha dia sendiri. Maksudnya, oh makasih cik. Okay. Jadi dia kata akhirnya dia belajar dengan diri sendiri. Saya nak sebut kadang-kadang muslimin muslimat kita sakit, kita pergi jumpa dengan perawat-perawat, kita bimbang, kita lebih yakin dengan perawat lebih daripada yakin dengan Allah. Bahkan yang kita bimbang, kita sebut gini, gila jumpa ustaz tu. Saya bukan nak sebut ustaz-ustaz apa ni kan, sebab semua kalau perawat panggil ustaz belaka, padahal kadang bukan ustaz. Pergi jumpa ustaz tu, orang jumpa dia sehat belaka. Lepas tu betulan dia pergi tak sehat. Tak sehat tu hamba, tak ada perubahan pun. Saya dengar waktu lagi hebat. Waktu saya pergi jadi seolahnya kefahaman bimbang akidah kita yang memberi sihat tu adalah perawat. Ataupun lepas dah 3 kali jumpa ustaz tak ada perubahan pun, dah jadi saya berubat dengan ustaz. Itu dah berlaku sedikit syirik khafi ya. Sebab kita kena yakin yang memberi kesembuhan Allah. Sebab itu doktor Husaini cerita pengalaman dia di Dewan Bedah. Dia bedah masa perubatan dulu. Dia kata biasa bedah akan hilang lebih kurang 15, contohnya 15, bukan 15 liter, 15 apalah istilah dia. Banyaklah jumlah darah yang akan hilang bila setiap kali buat pembedahan tersebut. Tapi bila dia mula pembedahan mula dengan baca Qul Huwallahu Ahad, surah Al-Ikhlas. Dia baca, nurse baca, doktor-doktor semua dia kata kena baca. Jumlah kehilangan darah lebih daripada separuh, kurang. Kalau tak baca, darah akan hilang sekian, kalau baca sekian. Jadi lepas daripada tu dia belajar, walaupun dia nak bagi obat demam ke obat apa, dia akan nasihatkan pesakit, makcik bukan ubat penyembuh, kena ingat, kena faham, yang menyembuhkan Allah. Ubat ni perantaraan je. Jadi sebelum makan ubat, selawat dulu, bismillah dulu, minta dengan Allah dulu, dan insya-Allah dengan izin Allah makcik sembuh. Ikhtiarnya adalah ubat. Subhanallah. Saya pernah jumpa suami isteri yang jumpa saya, dia kata, Ustazah kami suami isteri sepanjang nikah boleh kira pergi klinik. Bapa dok sakit? Sakit, ada demam ada tu. Habis tu buat macam mana? Ikut sunnah Nabi. Bila saya sakit, isteri saya doa ke saya. Bila isteri sakit, saya doa. Dan memang itu adalah sunnah Nabi. Bila isteri sakit, Nabi akan duduk di sebelah, dan Nabi akan bacakan doa-doa syifa. Nabi akan meruqyah isteri Nabi. Nabi akan mendoakan. Kemudian kalau tak sihat juga, barulah ikhtiar kita. Jadi lepas ni mungkin kita boleh cuba. Kalau sekadar sakit lutut, sakit kepala, peganglah lutut tu, bacalah zikir tadi tu, doa tadi tu, meruqyah. Kita tak tahu apa yang mengganggu lutut. Saya pernah tengok depan mata saya muslimat sekalian, pengalaman saya sendiri. Seorang hamba Allah tak boleh semayang duduk, tak boleh semayang normal, semayang atas kursi. Berapa lama? Bukan sekian, bukan sekejap, dah lama semayang duduk atas kursi. Lepas tu saya masa ni dengan Dr. Husaini ni lah, nanti pakat cari dah doktor ni. Lepas tu doktor ni pun baca Ruqyah Jibril, bacalah doa. Lepas tu doktor kata, sekarang makcik turun pada kursi, cuba makcik rukuk dan sujud sekarang. Lepas tu hamba Allah ni, makcik ni terus rukuk dan cuba sujud, boleh terus. Masa tu juga untuk kali pertama nangis, saya pun nangis tengok. Sebab makcik ni kata dah lama tak boleh lipat lutut, pergi berubat sana sini dan sebagainya. Lepas tu doktor kata, Ustazah, kita ada Allah yang maha kuasa, Allah yang salam, tapi umat Islam, orang kita kurang berdoa dengan Allah.
Mereka tak yakin dengan kuasa doa. Jadi tugas saya ni bukannya saya berubat, saya handadak. Saya lebih tanam kepada keyakinan. Sebab tu bila jumpa dia, dia ajar zikir, dia ajar suruh buat sendiri, berubat sendiri. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi ia sebenarnya merupakan sunnah Nabi SAW. Aisyah cerita apabila adik isteri yang sakit, Nabi akan bacakan doa pada tangan dan Nabi akan menyapukan tangannya kepada tubuh di bahagian mana yang sakit. Dan ketika Nabi pula sakit, Aisyah cerita, aku akan mengambil tangan Nabi, lalu aku membaca dan aku akan menggunakan tangan Nabi itu untuk menyapu bahagian yang sakit. Kerana sesungguhnya tangan Nabi lebih berkat. Jadi kalau cucu kita, orang tua dulu kan, kalau jatuh, dia pun panggil, dia pun buat baca selawat je padanya. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu sapu. Dah, hilang dah. Boleh berlari lalu budak tu. Padahal sebenarnya bukan tegur sangat. Tapi nak kata orang dulu, dia punya amalan tu. Mesti apa-apa, mari. Baca, buat baca. Padahal ni bismillah je kot. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ke. Lepas tu sapu lah tempat jatuh. Sapu. Malak dah. Masya Allah. Luar biasa. Jadi kita ni kadang-kadang demam, bukanlah demam yang teruk, janganlah pula gitu. Tetapi maksudnya peringkat awal berdoa dulu. Doktor ni pesan, kalau kita sakit ke apa, berdoa dulu. Yang beri kesembuhan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, saya tahu masa dah habis. Kita start tadi 9.30, sekarang pukul 11. Sebenarnya dah sejam setengah dah. Boleh dah habis 11.30? Boleh dah? Boleh lah, sikit lagi dah. Okey, cuba kita tengok. Nabi ajak bersembang awal pagi. Nanti balik sendiri tengok. Kita dah baca. Semua ada hadis-hadis. Semua ada riwayat yang sahih. Aisyah cerita apabila Nabi bangun awal pagi, lalu setelah Nabi solat, jika aku bangun, Nabi akan ajakku berbual-bual. Jika aku tidur, Nabi akan berbaring di sebelahku. Jadi di antara sunnah Nabi adalah Nabi suka berbual mesra. Jadi kita ni muslimat sekalian, suka tak bual dengan sesama lelaki? Suka. Jadi kena buat tabiat tu. Dan janganlah pula bila tok lelaki ajak buat, baik saya ngaji Quran daripada layang awak cakap kosong, bosan, benda tula je. Suami ajak pergi minum, pergi makan sidagar, tato. Mari makan sidagar, buang masa lah awak ni. Makan sidagar dah lah beratur panjang, berapa masa dah. Kalau baca Quran habis sejuzuk, awak tahu tak? Oh, sedap je bidah. Sedangkan meluangkan masa dengan suami tu sebenarnya diberi pahala, bukan kosong. Di sana ada hadis Nabi. Bab kita baca Quran, zikir tu iyalah, tapi jangan kita buat sebab dua-dua ibadah. Jangan kita tolak satu ibadah dengan ibadah yang lain. Jangan pelekeh ibadah kita layang. Cakap dengan suami, dengan ibadah ni tu pun ibadah juga. Suami ajak buat, saya nak istighfar ni, nak cukup 1,000 ni, awak berapa kali hari ni? Oh, sedap je tanya. Tengok dia tadi duk tengok telefon je, saya nak sikit lagi 1,000 ni. Buat-buat lepas tu lah, istighfar dulu. Oh, kamai. Na'udzubillah min zalik. Kok kita tak dapat apa-apa pahala, dia pula boleh pahala sabar kena bidah ke kita. Kan, na'udzubillah min zalik, bertukar pahala masa tu. Kok kita dapat dosa sebab duk riak dengan istighfar kan, duduk rasa ujuk pula, kagum dengan diri sendiri. Jadi Masya Allah, Aisyah cerita Rasulullah ajak berbual. Dan Aisyah pernah cerita muslimat, dalam buku ni ke dalam buku ni, satu hari aku berbual dengan wanita-wanita tentang 13 orang ke 11 orang. Aisyah ni duk kumpul dengan kawan-kawan saya bual. Macam kita lah bual mengamak. Setiap isteri, setiap perempuan tu cerita tentang suami masing-masing. Bukan cerita buat buruk lah. Yang ni cerita suami dia ni. Balik ke rumah, lalu aku bercerita kepada Rasulullah setiap ketiga-13 cerita tu. Dan Rasulullah mendengar daripada awal sampai ke akhir. Agak-agak kalau kita nak cerita ke suami kita lah, bang, tadi kumpul 13 orang. Cerita pertama kawan saya ni, cerita kedua agak cerita ke berapa, suami kita lari dah. Kedua tu, Allah lah panjang saya cerita, rekas sudah lah. Ataupun maksudnya mungkin suami ni tak layak. Aisyah kata sebenarnya aku bukan nak bercerita terangan, tetapi nak menceritakan betapa Rasulullah ini pendengar yang baik dan layang isteri ni kalau nak cakap.
Layan. Dan penghujungnya Rasul buat kesimpulan. Wahai Aisyah, aku denganmu umpama seperti suami A, suami B, suami C, gitulah. Nabi ada pilih beberapa orang suami dalam cerita tu, nak bagi tahu Rasul ni sangat sayang kat Aisyah. Sebab Aisyah cerita suami si sekian, suami dia sayang sangat dia, dia akan beri sekian-sekian. Suami ni pula sayang sangat dia, dia buat gini-gini. Jadi Rasulullah petik berapa orang nama suami, nak bagi tahu sayangnya aku kepadamu umpama suami ni. Nak kata Rasulullah bukan buat-buat dengar, Rasulullah betul-betul dengar. Kalau kita kadang kau dah panjang sangat cerita, mata kelair lah. Kan kalau kawan cerita panjang pun kita susah hati dah, susah gelisah dah. Tapi nak sebut Rasulullah sunnahnya adalah pendengar yang baik. Dan Aisyah bercerita Rasulullah ketika bercakap mesti pusing seluruh badan, bukan pusing kepala je. Jadi kita balik, bila tok lelaki nak bercakap, kita kena bercakap. Bila suami bercakap, pusing seluruh badan dengan bahu-bahu sekali, bukan kepala je pusing. Itu adalah cara Rasulullah bercakap. Okey, tengok Aisyah ceritakan kejadian di rumah. Orang kisah salam Nabi sampaikan. Ummu Salamah kongsi pengalaman diri. Nabi sakit, Ummu Mukminin bercerita. Sakit-sakit pun sempat bergurau. Yang ni comel. Muslimat tengok nanti, tahu dah. Sakit-sakit pun muslimat suka pun suka bergurau. Ni muka surat 48. Aisyah dia gurau ni macam kita gurau. Bila saya baca baru saya tahu. Rupanya orang puan sama je walaupun ummahatul mukminat. Masa tu Aisyah sakit. Kemudian Aisyah bergurau, "Ya Rasulullah, kalaulah aku mati dulu, mesti engkau bersama dengan wanita-wanita yang lain." Macam kita lah, kalau saya mati awak mesti nikah lain. Memang Aisyah sebut gitu setelah aku mati. Masa tu gini, Aisyah sakit lalu Rasulullah pun berkata, kalau kita nak tengok, mari kita tengok. Gurau senda, muka surat 48. Okey, tinggal 10 minit lagi ni, kena cepat-cepat Ustazah. Okey, kita tengok muka surat 48. Okey. Aisyah pernah berkata, "Aduh, sakitnya kepalaku." Lalu Rasulullah pun bersabda, "Kalaulah awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan meminta ampun untuk dirimu dan mendoakanmu." Aisyah sakit kepala je. Nabi tu kata, "Sekiranya awak mati sementara saya masih hidup, pasti saya akan meminta ampun untuk dirimu dan mendoakanmu." Lalu Aisyah pun menjawab, "Wah, tambah lagi berat. Awak memang suka kalau saya mati. Kalaulah betul berlaku nanti, mesti di hujung hari awak terus bersama dengan mana-mana isteri yang lain." Aisyah kata, kalau betul-betul berlaku hujung hari, maksudnya hari tu saya mati, hujung hari awak dah bersama dah dengan isteri yang lain. Maksudnya Aisyah pun balas, "Wah, tambah berat." Aisyah kata, sakit kepala. Rasul kata, kalau awak mati saya hidup lagi, saya akan doakan awak. Bergurau. Orang ni baru sakit kepala. Aisyah kata, "Wah, bertambah berat. Lagi rasa sakit." Awak memang suka ya kalau saya mati? Aisyah kata, "Awak memang suka ya kalau saya mati? Nescaya kalaulah betul nanti, mesti di hujung hari awak terus bersama dengan para isteri." Maksudnya di sini ada perbualan dua senda, suami isteri. Macam orang kita kata, dah merah nikah lain lah tu. Kalau saya mati tengah hari, petang awak cari orang lain dah tu, keling-keling dah ke orang lain. Subhanallah, cemburu seorang wanita. Padahalnya belum mati lagi, tapi dah mikir dah kalau dia dah mati, dia deki lagi. Bukan deki, cemburu tu masih ada. Pada jadi mayat masa tu, susah hati. Dah nak ngadap bukan nakir. Dah mikir, dah waktu lelaki nak nikah lain ke apa. Susah hati nak masuk dalam kubur tu. Subhanallah. Saudah isteri yang kelakar. Nanti baca. Saudah dia buat lawak. Dia memang diceritakan Saudah ni isteri yang lucu. Nabi bercerita kisah dahulu kala. Al-Kisah sebelah orang isteri. Yang saya cerita tadi tu, kisah sebelah orang isteri tu, itulah kisah dia. Bukan 13 orang sebelah. Cinta, apa khabar cinta? Nabi cerita kelebihan isteri, Nabi paling mencintai isteri. Begitulah sekian-sekian. Banyak tu cerita. Sekarang ada 5 minit lagi. Kita buka buku ni pula. Nak habis dah Ustazah baru buka buku. Okey, tapi kita dah cerita sikit-sikit daripada tadi tu. Tapi tak sempat nak baca. Kalau baca langsung kita tak sempat nak baca isi kandungan. Cuba kita tengok, Nabi dan Ummul Mukminin pun berselisih faham. Yang kedua, Nabi terasa hati. Yang ketiga, isteri bangkang Nabi marah, itu biasa. Yang keempat, Aisyah meninggi suara dengan Nabi. Nanti baca cerita yang nombor 15 ni, muka surat 15 ni,
Nanti kita akan faham bahawasanya bagusnya buku ni lepas dia cerita tentang isteri Nabi dengan Nabi, dia akan bagi faedah ataupun pengajaran yang kita dapat. Antara pengajarannya adalah apabila seorang isteri meninggikan suara kepada suami, tidaklah dikatakan isteri tu isteri derhaka. Orang kita kadang isteri tinggi suara sikit, oh derhaka lalu, isteri tak bau syurga lalu. Tidak. Bahkan digambarkan bukan isteri Nabi saja, bukannya Aisyah saja, seorang lagi iaitu Hafsah, anak kepada Sayyidina Umar. Pernah satu ketika Sayyidina Umar dengar Hafsah tinggikan suara kepada Nabi. Lalu Sayyidina Umar pergi marah kepada Hafsah, sehinggalah Sayyidina Umar tak puas hati lepas marah kepada Hafsah kerana tinggikan suara pada Nabi. Kemudian Sayyidina Umar pergi jumpa Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi juga kan. Lalu dia pun bertanya kepada Ummu Salamah, kenapa isteri Nabi, anakku ni dan Aisyah juga ada juga sekali-sekala tinggikan Nabi, suara kepada Nabi. Lalu tahu tak jawapan Ummu Salamah apa? Ada dalam buku ni, nanti baca. Ummu Salamah kata, wahai Umar, berhentilah kamu campur tangan hal rumah tangga orang lain. Ummu Salamah jawab gitu. Berhentilah campur tangan hal rumah tangga orang lain. Dan Rasulullah tak pun kata bila Sayyidatina Aisyah tinggikan suara. Aisyah masa tu cemburu, dia tinggikan sikit suara dia, macam marah kepada Nabi. Tapi Nabi tak terus kata derhaka ni, apa ni, aku ni Rasulullah, Nabi Allah sekian-sekian, tidak. Jadi kadang-kadang wanita ni dia marah, dia hilang emosi, tak boleh kawal. Jadi tidaklah dikatakan derhaka seorang wanita itu kalau tinggikan suara dalam keadaan emosinya tak terkawal. Tapi kalau hari-hari tinggi suara tu memang tak boleh lah. Bila cok makan je, makan ni tak reti basah ke? Allahu akbar. Kasar, lepas tu tinggi suara tak boleh. Kalau orang tu kecil hati lagu mana? Okey, nak gak cerita kisah benar. Ni kisah benar sungguh. Zaman sekarang, seorang menantu cerita pada saya. Dia kata, Ustazah, mak mertua saya wanita, bukan wanita yang tak baik. Dia jaga solat, dia berpuasa, banyak sedekah, pergi umrah hampir setiap tahun. Dah 10 kali lebih dah pergi umrah, ataupun hampir 10 kali, macam tu lah. Dan suka pergi dengar kuliah dan sebagainya. Tetapi Ustazah, dia usia tua, mak mertua saya ni tak boleh jaga lidah dia. Dia maki hamun bapak mertua saya, Ustazah, bukan biasa-biasa. Dengan kasar, dengan panggilan binatang, kau kenapa tak mati menyusahkan aku, lah tua gini-gini dengan keluar. Sumpah seranah, maki hamun. Dia kata, Ustazah tahu tak, bapak mertua saya meninggal dunia. Dan pada malam tersebut sebenarnya bapak mertua saya macam muntah. Lalu dia nak marah sebab muntah ni, orang tua kan muntah sebab dia dah sakit ke, sakit juga. Dan ketika mak mertua macam menguruskan ni, dia pun bantu sama. Ketika itu mulut dia mengeluarkan perkataan yang sangat-sangat kesat. Kesat, dia yang kata paling kesat lah malam tu. Sumpah seranah apa. Tapi bapak mertua ni Ustazah, walaupun boleh bercakap, dia tak pernah pun membalas maki hamun. Seorang lelaki yang sangat sabar. Dan malam tersebut bapak mertua saya meninggal dalam tidur. Dan bapak mertua seorang lelaki yang baik. Bayangkan Ustazah, mak mertua saya tak sempat mohon maaf dengan bapak mertua saya, tak sempat minta maaf. Dalam keadaan bapak mertua meninggal, dan yang terakhir adalah maki hamun isterinya. Na'udzubillah. Sebab itu kalau kita fikir kita ni boleh mati bila masa, kita akan setiap hari jaga lidah, jaga perkataan. Kok matilah hari ni. Kalau kita mati, kita harap suami maafkan kita. Dah apa lagi muslimin-muslimat. Kalau kita mati, mungkin suami akan maafkan lah. Tapi kalau suami mati dulu, guana. Suami mati dulu, kita akan hidup dengan menghimpun penyesalan demi penyesalan. Nyesal dah sudah lah. Nak cakap dengan mayat minta maaf lah, nak pergi kat kubur minta maaf lah. Dia dah berpindah dah kepada alam lain. Dia dah ada urusan dia dah. Kita yang masih tergantung ni. Kalau fikir kita mati, bimbang tak? Tapi lagi bimbang kalau mikir suami kita mati. Allah. Masa hidup kita rasa kita betul, kita rasa suami kita lah banyak salah. Tapi kita bimbang bila yaumul hisab, bila dihisab, kok sebenarnya banyaknya kesilapan daripada kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi kita tengok Nabi biarkan saja isteri marah. Kadang-kadang orang pun akan bleber. Masa bleber tu kok bobe. Nabi bila tengok isteri dalam keadaan marah,
Nabi biarkan. Bukan Nabi kata marah ni berdosa, kau ni tak cium bau syurga, tidak. Sebab apa? Sebab faham. Dan sangatlah bagus, Masya Allah. Marah ni kadang-kadang orang puan marah, dia bukan marah betul-betul, mulut je bising, tapi janganlah sampai menyakitkan hati. Nabi layan isi cemburu, Nabi keluar malam, Aisyah cemburu, isteri tunjuk perangai depan orang, Aisyah pelekeh orang, Rasul marah, Aisyah mengumpat, Rasul tegur, Aisyah intip Nabi. Nanti baca, saya baca cerita ni, saya suka solat. Aisyah dia pergi intip Nabi, Rasul keluar malam, Aisyah ikut follow. Lepas tu bila lam balik, memang comel Rasul dengan Aisyah ni. Sebab masa tu Aisyah dah tidur, Rasul tiba-tiba bangun senyap-senyap, keluar rumah senyap-senyap, tutup pintu senyap-senyap. Aisyah dia perasan, Aisyah pun bangun senyap-senyap, dia pun ikut Nabi pergi. Sampailah dia tengok Nabi buat di bakit apa. Lepas tu bila Aisyah bercerita, Nabi pun berlari jalan laju, aku pun jalan laju-laju. Kemudian Nabi berlari, aku pun berlari. Bila sampai ke rumah, akhirnya aku sampai awal daripada Nabi, aku pun terus masuk selimut semula, berlakon tidur. Bila Nabi masuk, Nabi pun tanya, wahai Aisyah, kenapa dengan kamu tercungap-cungap? Tu yang kata kelakor tu. Dia buat Aisyah ni cepat-cepat berlari, duduk dalam selimut. Tak boleh Nabi tahu yang Aisyah ni pergi intip ni, follow Nabi ni. Tapi Masya Allah, Nabi ni dia cam isteri takkan tidur cungap-cungap. Lepas tu Aisyah ni dia jawab, tak ada apalah, macam kita puan, tak ada apalah. Padahal apa-apalah, tak ada apalah tu. Aisyah pun kata, baik kamu bagi tahu aku apa dia Aisyah. Jangan sembunyikan, kerana sebelum Allah bagi tahu aku. Isteri bila saling selidik, sebenarnya kita saling mengawasi dan saling menjaga. Kita kalau suami tengok telefon debor, suami cek. Kalau suami telefon suami saya memang cek, PM, FB semua cek belakang. Sebab jadi kita jaga. Koklah kita ada cakap benda yang tak molek ke apa, ke ngupak dia ke. Kadang-kadang mokcik ada juga orang tu, mana ayahmu ni buat perangai lagi hari ni. Suami boleh tangkap isi berzina sebab dia ada telefon. Sebab apa? Dah pernah cek telefon. Mudah-mudahan kita mendapat bahagian yang sebenar-benarnya, yang sewajarnya daripada Allah. Dan sudah tentu Allah yang maha menghisap akan memberikan kita pahala yang tidak mengurang sedikit pun. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi saya mohon maaf salah dan silap, ada beberapa pengumuman ni. Sekarang derma, kita nak melancarkan derma tabung. Ada 2 tabung ni, muslimin muslimat sekalian. Kita kalau pergi rumah orang, kita kadang bawa buah tangan, betul tak? Sebab nak rai tuan rumah ni, pergi tengok orang beranak, bawa lah stokin budak ke, baju budak ke kan. Bila kita mari rumah Allah, buah tangan apa? Sedekah. Sungguh pun. Dan hasil dari sedekah itu pun adalah wak Allah beri. Kalau kita pergi rumah orang, wak kita wi tu, biti kita wi ke dia. Tetapi bila mari rumah Allah, kita bagi sedekah infak, daripada Allah juga duit kita. Dan kembalikan kepada Allah, dan kita beri kepada subhanallah. Maka Masya Allah, sedekah untuk masjid, untuk rumah Allah, mudah-mudahan kita tergolong. Barang siapa yang membina rumah Allah di dunia, maka Allah akan membina baginya istana di syurga. Ini bukan sekadar bina ni, imarah masjid dan sebagainya. Jadi insya Allah, pertama tabung masjid. Kita keluarkanlah satu jumlah yang kita sayang. Bukan paling sayang 100. Dah bokak lah nak 100. Dah nera tidur seminggu, nyesal. Saya lain kalau susah kan. Itu paling sayang, 50 pun paling sayang. Mungkin wilah jumlah yang kita sayang, sebab di sana ada firman Allah. Kamu tidak dikatakan benar-benar membuat sesuatu kebajikan, melainkan engkau memberikan di jalan Allah sesuatu yang engkau cintai. Kalau kita dok sekarang RM1 dok naik-naik, kita bimbang sedekah tu tidak mengubah akhlak kita, tak mengubah iman kita. Berilah satu jumlah yang kita sayang. Sebab RM1 kalau hilang, cari dah. Cari ke kalau RM1 hilang? Bising dah. Dok, sebab kita dok sayang pun RM1. RM5 sayang, cari juga. Jadi cubalah belajar memberi di jalan Allah satu jumlah yang kita sayang. Tapi bagi orang susah, RM1 tu pun sayang dah, maka berilah berapa pun jumlah. Dengan lafaz yang mulia Bismillahirrahmanirrahim, kita lancarkan
Dua tabung. Satu tabung masjid, kedua ialah tabung sekolah Darut Taqwa. Sekolah Taqwa sekarang sedang nak buat pembinaan wakaf tu. InsyaAllah bila siap tu kita dapat pahala mengalir. Masya Allah, Allahu Akbar. Saya pusing ni. Jadi dilancarkan tu lancar gitu je ke dia orang buat kutipan? Je tabung. Allah Linda Rama ni. Oh banyak tabung, banyak. Ha? Tabung kita akan bagi. Tabung yang sama. Ada dulu kita akan bagi dulu. Oh gitu, tabung sama. Ada berapa tabung tu? Oh banyak. Okey, gerak-gerak tabung. Dengan lafaz yang Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita gerak-gerakkan. Sambil menggerakkan tu kita lah. Dan antaranya muslimat, masa kita nak masukkan ke dalam sedekah, bila kita nak masuk dalam tabung-tabung sedekah ni muslimat, agih-agih dia memang kena gitu, baru aura dia tu lain. Bukan kita letak ujung, lepas tu letak, nanti kita pun tak boleh gerak-gerak, sesok-sesok, rapat-rapat. Jadi biar gerak tabung tu. Ketika kita nak sedekah, kita boleh sebenarnya pasang niat. Ya Allah, sembuhkanlah suamiku contohnya. Ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini, Ya Allah, Ya Allah, moga dengan sedekah ini kau melapangkan rezekiku. Masa nak masuk tu boleh niat apa-apa. Mudah-mudahan Allah terima sedekah kita. Sepanjang kita ni duduk-duduk menyampaikan tu, duduk masuk tu, Masya Allah, insya Allah ia menjadi wakaf yang berpanjang. Kita anak soleh dan soleha. Gerak. Allah berikan kita kebahagiaan dunia dan akhirat.